السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu apabila dikatakan kepada kamu, pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa keberatan dan suka tinggal menikmati kesenangan di tempat masing-masing? Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Kerana kesenangan hidup dunia ini hanyalah sedikit jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin, muslimat kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung pada muka surat 190. Silap. 192 1.7. Iaitulah bahagian daripada bai'ah. Ada 10. Kita bincang yang ke-7. Iaitulah tetap pendirian. Bukan. Masih bahagian yang pertama 1.7. Hendaklah saudara ataupun kita, hendaklah kita fahami bahawa bagi seorang Islam yang taraf keilmuannya belum sampai ke peringkat mampu meneliti dalil-dalil hukum hakam syariat Islam, maka hendaklah ia mengikuti salah seorang daripada imam-imam ataupun mujtahid di dalam Islam. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, yang menjadi masalah di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya apabila mana ketidakpercayaan ataupun ketidaktaatan orang bawahan ataupun anak buah kepada pemimpin ataupun ketuanya, sehingga perkara-perkara yang dia sendiri tak faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada benda di dalam kepimpinan, dan kalau kita melihat di zaman Rasulullah sendiri, iaitulah ketika perjanjian Aqabah yang pernah kita bincang hari itu, memang nampak pada peringkat awal bagi anak buah ataupun seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia enggan memadam perkataan Rasulullah. Nabi kata padam. Berat hati dia nak memadam perkataan Rasulullah disebabkan kerana Suhail dia tidak menerima perjanjian itu, disebabkan kerana di antara ataupun titik ketidaktemuan antara Rasulullah dengan kafir Quraisy Mekah adalah berkenaan dengan Rasulullah itu
bahawa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Adapun dari segi kepercayaan kepada Allah, orang kafir Mekah juga percaya dengan Allah. Sebab itu bila Allah tanya dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau tanya orang-orang kafir, hatta kita di Malaysia ni pun, kalau tuan-tuan tanya jiran-jiran kita, kawan-kawan kita yang bukan Islam, cuba tanya dia, siapa yang menjadikan awak? Dia tak kata bapa saya. Dia akan kata Tuhan Allah. Cuba tuan-tuan tanya, siapa yang menurunkan hujan? Dia tak kata pun Tok Wan dia ke siapa ke, tak ada. Dia akan cakap yang menurunkan hujan adalah Tuhan Allah. Demikian juga di zaman Rasulullah, yang menjadi titik perbezaannya adalah mereka tidak menerima Muhammad itu sebagai Rasulullah. Adapun kalau perjanjian tersebut bahawasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dia orang tahu memang bahawasanya Muhammad itu adalah suku Quraisy, keturunan daripada Abdul Muttalib. Okey. Begitu juga dalam perjanjian berat sebelah perkataan, kalau orang Islam datang ke negeri ataupun ke kawasan orang yang bukan Islam, orang yang orang yang bukan Islam datang ke kawasan orang yang Islam, orang Islam berkewajipan untuk menghantar mereka ke kampung halaman asal. Sebaliknya, kalau orang Islam datang ke kawasan orang yang bukan Islam, orang yang bukan Islam tidak berkewajipan untuk menghantar mereka pulang ke negeri mereka. Tuan-tuan, ini berat sebelah ni. Tapi Nabi kata biar. Nampak tak? Jadi, sebab itu kita tak heran kalau Nabi pun ada yang menyanggah, apatah lagi ulama-ulama ataupun kepimpinan dunia hari ini, khususnya kita di Malaysia. Apa alasan kita ataupun orang-orang bawahan? Siapa nak ikut sangat dia tu? Dia itu bukan Nabi, dia bukan maksum. Memang dia bukan maksum, tapi dia adalah pemimpin kita. Hadis Nabi menyebut, selama mana pemimpin tersebut suka ke tak suka, kita kena ikut apa yang dia cakap, selama mana tidak bercanggah dengan hukum syarak. Ini yang tidak diamalkan oleh anak buah mana-mana kepimpinan dunia, khususnya kita di Malaysia. Jadi sebab itu mudah berpecah belah. Okey, malah keberanian lagi mengatakan bahawasanya sianu bukan baik sangat. Kalau itulah menjadi titik ukuran kita, memang akan berlakulah perbalahan. Sebab itu tang bai'ah ni, saya sendiri pun tidak memahami 100% berkenaan dengan apa yang kita perlu taat, apa yang perlu kita tidak mentaatinya. Okey. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Umar Al-Khattab? Kata Umar, la islama bila jamaah, wa la jamaah bila imamah, wa la imamah bila ta'ah. Ini kata Umar kan? Kata Umar, la islama bila jamaah. Islam tidak akan tertegak tanpa adanya jamaah. Wala jama'atan bila imamah. Jamaah juga takkan boleh berdiri tanpa adanya ketua. Kemudian wala imamata bila ta'ah, dan tidak akan berlaku ketua itu kalaulah tidak ada ketaatan. Jadi tuan-tuan, mana-mana negara, mana-mana dunia pun kan, tak ada manusia ni yang yang hebat, dia panggil bahasa itu perfect, 100% tak ada. Mesti ada kelemahan masing-masing. Sebab itu kalau kita tengok bahawasanya sejarah Malaysia kan, Perdana Menteri dalam satu penggal berapa orang? Mula daripada Dr. Mahathir Mohamad, lepas tu Tan Sri Muhyiddin, lepas tu pergi kepada Ismail Sabri. Ni pun dok bising-bising lagi ni, kata nak nak buat undi tidak percaya kan.
Kalau nak buat undi tak bercanda, siapa lagi naik? Ni bukan lama dah. Tak boleh tunggu ke setahun lagi. Oh, tapi itulah orang bawahan ini, oh gagal lah itu. Inilah tabiat manusia. Jadi kalau Nabi pun disanggah oleh ataupun nak kata sanggah ataupun ketidakfahaman daripada para sahabat, apatah lagilah kepimpinan pada hari ini. Tapi kita taatlah, kita peganglah apa yang disebutkan oleh Umar Al-Khattab, yang mana dia kata la islama bila jamaah wala jamaah bila imamah wala imamah bila ta'ah. Yang ke-8, hendaklah kita memahami bahawa perbezaan-perbezaan ataupun pentafsiran dan pegangan dalam hukum hakam fiqh dalam soal-soal cabang ataupun furu' tidak harus dijadikan sebab perpecahan dalam agama. Yang menjadi berbalah di kalangan ustaz-ustaz ni adalah dalam masalah furu'iyah. Sebab itu dalam masjid pun, saya baru ni ada saya ngajar yang saya baca tu, tak tahulah tuan-tuan, kalau nak baca nanti kitab tu lepas ni boleh je, ataupun tak ada baca di sini, Hidayatus Salikin. Ada tak baca sini? Abdul Samad Al-Palembani. Kan? Jadi kitab tu saya baca satu masjid. Baru agak awal lagi. Baru berkenaan dengan bab wudu. Kan? Dalam kitab tu dia ada bab tauhid, tapi taklah mendalam. Dia bincang tentang wudu, bincang tentang rukun sembahyang sikit, lepas tu dia bincang tentang adab qada hajat, dia bincang tentang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pada bincang itu lagi. Lepas tu nanti barulah bincang kepada bab akhlak. Jadi habis-habis saya ngajar, Ustaz, itulah masalah kita, dia kata. Saya kata kenapa? Dia tunjuk saya ada satu kitab. Ada seorang ustaz mengajar di masjid tu, kitab yang dia pakai adalah berkenaan dengan amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi memang jadi bercanggahlah. Tuan-tuan perasan tak yang dalam Hidayatus Salikin tu, ketika kita mengambil wudu, waktu kita basuh tangan, waktu kita berkumur-kumur, waktu kita istinsyak, kan ada doa-doa dia. Waktu basuh muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, masa basuh kaki kanan, kan? Di antara doa dia, Allahumma sabbit qadamai ala sirat. Kan waktu basuh kaki itu kan doa kita masa basuh kaki itu. Bukan wajib nak baca-baca, tak baca sudah. Amalan. Benda tu baik tak? Baik doa. Tapi terus tak dikata dalam buku ni, ini bukan amalan Nabi. Habis ya? Kan? Jadi kalau kita panggil ustaz mengajar kat masjid, konon-kononnya panggil apa? Untuk memperbetulkan semula amalan yang dilakukan pada hari ini, memang jadi porak-poranda. Yasin, Nabi tak baca Yasin malam Jumaat. Kan? Kalau ada meninggal talqin ni bid'ah. Habis bila habis sembahyang, kan, Nabi wirid seorang-seorang, baca doa seorang-seorang, habis. Nanti Masjid Batu Empat pun salam kanan salam kiri, semua pakat berambus belaka. Ada duduk kat tiang, ada masuk kereta, ada duduk menyandar kat dinding, tinggal imam seorang je kat depan. Jadi perkara-perkara seperti inilah yang menjadikan masyarakat jadi berpecah belah. Alasannya apa dia? Kita ikut Quran, ikut hadis Nabi. Adakah yang diamalkan oleh Imam Ghazali, adakah yang diamalkan oleh Imam Syafi'i bercanggah dengan Quran ke? Kitab Al-Muwatta dalam kepala. Sebelum dia mengaji dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kitab Muwatta yang hafal, yang tebal. Lepas tu orang pertikai pula. Dia kata kita nak ikut Imam Bukhari ke dia kata kita nak ikut Imam Bukhari ke nak ikut Imam Syafi'i? Tuan-tuan, siapa lahir dulu? Imam Bukhari dulu ke Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dulu.
Jadi seolah-olah Imam Bukhari itu lebih pandai pula daripada Imam Syafi'i. Ini jadi masalah kepada. Jadi tuan-tuan, benda yang furu'iyah, ada wirid lepas sembahyang tak ada, ada masjid baca Yasin malam Jumaat ada yang tak ada. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai nasihat, bukan teguran. Sekarang ni pada pandangan saya, kalau tuan-tuan rasa betul, ikutlah. Sekarang ni waktu isyak dah awal. Ingat dah masa PKP dulu, tak ada pengajian, kita tukar dengan habis isyak baca surah Al-Mulk. Sekarang ni isyak dah awal dah, tuan-tuan sambunglah dengan surah Al-Mulk semula. 15 minit je. Kan? Sayanglah photostat dah. Tapi tak dibaca. Kan? Rugi kan? Okey. Kalau jamaah kita ni dah memang confirm yakin 100%, lepas daripada balik isya balik ke rumah baca surah Al-Mulk sebelum tidur, alhamdulillah. Tapi kalau kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita balik daripada masjid pergi hingga kedai kopi, sat lagi minum kopi, masuk panas sikit dah batal wuduk, kentut, habis agak-agak nak baca dak balik rumah tak baca dah. Kan? Jadi alasannya apa dia? Dia kata Nabi tak baca pun surah Al-Mulk selepas daripada sembahyang isyak. Hak tu pun nak pertikai. Kalau semua kita nak kata Nabi, tuan-tuan tak bolehlah datang masjid naik kereta. Pasal apa? Nabi naik unta. Dia kata ini bukan ibadah. Dia kata pula macam-macam. Jadi ustaz-ustaz yang macam ni nak tunjuk hero ke apa ke, konon-kononnya nak memurnikan akidah umat Islam. Sebab umat Islam ni dah banyak dah yang sesat. Kalau umat Islam banyak sesat, ulama-ulama pondok kita dulu semua masuk neraka. Kan? Di pondok ada baca Yasin tak malam Jumaat? Ada tak? Tuan guru kita ni masuk neraka. Kan? Jadi benda-benda yang furu'iyah. Tapi kalau ada masjid, tiba-tiba masjid tersebut buat sembahyang maghrib 4 rakaat, pusing sembahyang isyak pula jadi 3. Hak tu kita kena bantah lah. Sebab yang itu asal. Ini bukan cabang, bukan furu'. Okey. Jadi di dalam masyarakat kita, masjid ke, jamaah ke, apa ke, persatuan ke, politik ke, di dalam bab masalah hukum syarak yang furu'iyah, jangan dok bahaskan. Okey. Saya nak bacakan kepada tuan-tuan ayat Quran. Saya bercakap, kadang-kadang bila kita bercakap, tuan-tuan boleh rujuk surah At-Taubah ayat yang ke apa tadi? 38. 39. Apa dia kata Allah? Saya ambil potongan yang pertengahan je. Dia bermula daripada ya ayyuhalladzina amanu tu. Malakum idza qila lakum tu. Okey. Saya nak ambil ala tanfiru yu'adzibukum adzaban alima wa yastabdila qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalau tuan-tuan rasa saya terjemah ni salah, nanti balik rumah tuan-tuan tengok tafsir surah At-Taubah ayat 39. Okey, apa kata Allah? Jika kamu tidak berangkat untuk berjuang di jalan Allah membela agamanya. Sekarang ni kita di Malaysia bukan nak angkat senjata perang, tapi pilihan raya 15 tak lama dah insya-Allah. Berapa ramai di kalangan umat Islam hari ini, tuan-tuan cuba tanya diri kita masing-masing. Anak kita yang 18 kali lagi. 18 ke atas kan? Memilih 18 ke atas ke 20 ke atas? 18 tak? Okey. Berapa ramai orang Melayu hari ini, laki ke perempuan ke, kalau perempuan Melayu tak habis-habis dengan TikTok, dengan gaya, dengan berseronok. Kalau lelaki tak habis-habis dengan apa? Konvoi, motosikal. Perasan tak? Okey, agak-agak orang-orang ni kalau pilihan raya 15 nanti, dia orang pergi mengundi ke, dia orang pergi konvoi? Sedangkan bangsa lain, mereka memang kempen kepada anak dia orang supaya daftar
dan mengundi. Ini bukan suruh perang, saya terjemah kepada memperjuangkan agama Allah. Apa kata Allah? Jika kamu tidak berangkat untuk berjuang di jalan Allah, membela agamanya, Allah akan menyiksa kamu dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepadanya. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nampak tak situ? Kalau kita tak peka dengan memilih pemimpin, maknanya kita akan diperintah oleh orang lain. Orang lain itu siapa? Orang yang bukan Islam lah. Maka ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, kan? Wa yastabdila qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an. Ketika itu tuan-tuan tak payahlah nak cakap apa dah. Kalau kepucuk kepimpinan daripada atas sampai majoritinya adalah orang yang tak suka kepada Islam khususnya, ataupun orang yang bukan Islam secara umumnya, maka ketika itu kita akan menderita. Itu bahasanya. Kalau dalam perang ni, maknanya kalau kalah, habislah orang Islam kena bunuh. Pasal apa? Semua pakat tak mau pergi perang. Duduk kat rumah masing-masing. Okey. 1.9. Hendaklah saudara ataupun kita fahami bahawa perbincangan tentang masalah yang tidak mendatangkan hasil adalah termasuk dalam erti takalluf atau usaha yang memberatkan yang ditegah oleh agama. Jangan kita bazirkan masa di kedai kopi membincangkan benda-benda yang tidak memberi manfaat kepada umat Islam. 1.10. Hendaklah kita fahami bahawa mengenali Allah Tabaraka wa ta'ala, mentauhidkannya dan menyucikannya dari segala sifat kekurangan adalah setinggi-tinggi akidah Islam. Kita beriman dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah sebagaimana zahir ayat-ayat dan takwil, dan tanpa membekukan nas-nas tersebut. Okey, dalam Al-Quran ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ini pun satu hal juga yang saya katakan tadi lah. Kan? Di dalam ahli sunnah wal jamaah, kita tak pernah menggambarkan wajah Allah. Di antara yang diperbincangkan oleh golongan-golongan ini, yakni mereka gairah untuk menterjemah dan mentafsir ayat-ayat mutasyabihat. Contoh apa dia? Yadullaha fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Memang perkataan tangan, tapi jangan nisbahkan kepada manusia yang punya tangan. Tu ustaz jelas yadun tu tangan. Terjemahlah tangan itu dengan kuasa. Yadullaha fawqa aydihim, kuasa Allah di atas kekuasaan mereka. Lain clear. Tak menimbulkan kemuskilan. Bila kita terjemah tangan dengan tangan yang sebenar, nanti orang yang tak belajar tangan, dia kata, ustaz, agak-agak tangan Allah Ta'ala ni panjang mana ustaz? Ada jari ke tak ada jari? Dia ada darah ke tak? Macam-macam soalan dia. Kan? Macam tu juga, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Allah dan malaikatnya berbaris-baris. Allah Ta'ala datang pula berbaris-baris. Kan? Janganlah terjemahkan saffan ni, bersop-sop itu macam berbaris, macam kita askar polis berbaris dalam perbarisan. Kita terjemahkanlah saffan maksudnya Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Zaman Mekah, zaman Madinah, lain gila. Kan? Tak payah kita nak tunjuk jadi hero, konon-kononnya kitalah orang-orang yang hebat mufassirin, mengatasi pentafsir-pentafsir ulama-ulama yang terdahulu. Jadi, ayat-ayat mutasyabihat jangan bincangkan secara meluas sehingga menyebabkan jamaah jadi confused. Kan? Ditinggalkan ayat-ayat yang muhkamat, tak bincang pula.
1.11 hendaklah kita fahami bahawa setiap bid'ah di dalam agama Allah yakni Islam yang tidak ada asal usulnya mestilah dihapuskan dengan cara yang paling bijak. Kan? Okey. Di antara perkara ataupun hadis yang diuar-uarkan ataupun yang selalu dimunculkan oleh puak-puak Wahabi lah senang cerita kan, adalah berkenaan dengan kullu bid'ah al bid'ah kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar. Dah dibahas dah oleh para ulama. Bukan setiap kullu itu semua. Ada kullu menunjukkan ba'du, yakni sebahagian. Di antaranya tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Kahfi, cerita berkenaan dengan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kan? Nabi Khidir tanya, kenapa Tuan pecahkan ataupun cacatkan perahu-perahu, bot-bot nelayan ini, sedangkan bot-bot inilah yang akan digunakan oleh nelayan untuk cari makan. Okey. Jadi ayat tersebut kullu sapinat ya'khudhu khasbah. Maksudnya ayat tu bahawasanya kata Nabi Khidir bahawasanya ada raja yang mana raja itu akan mengambil kapal-kapal atau sampan-sampan mereka. Sedangkan pada hakikatnya atau yang sebenarnya yang diambil oleh raja tersebut adalah sampan yang elok-elok, sampan yang baik-baik, sampan cengek, bocor, cacat sikit, dia tak ambil. Maknanya bahawa bukan setiap kullu. Dengan erti kata bid'ah tu maksudnya adalah perkara yang Nabi tak lakukan. Tu secara umum. Maknanya Nabi tak buat ataupun amalan yang wujud selepas daripada kewafatan Rasulullah, tu dia panggil bid'ah. Okey. Tapi janganlah bila semua bid'ah itu sesat akan masuk neraka. Bid'ah yang ada asas, bid'ah yang baik. Oh, dia marah pula. Ada pula bid'ah yang baik, dia kata. Okey. Saya bagi contoh yang Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Tu yang apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Okey. Ada seorang sahabat, saya lupa nama sahabat tu, dia baca apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tuan-tuan ada baca tak sini? Ada kan? Ada, saya dengar tuan imam kita baca macam tu je. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Okey. Nabi tanya sahabat tu, aku dengar tadi, dia kata, waktu sembahyang tadi, kata Nabi, aku dengar tadi ada di antara kamu dia baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Siapa dia? Oh kan, pada peringkat sahabat tu kecut perut lah juga. Kok Nabi nak penampar ke kan? Buat bid'ah, aku tak baca, hang pandai-pandai baca lain, aku baca lain, hang baca lain. Sahabat tu mengaku, saya ya Rasulullah. Nabi kata, untuk pengetahuan kamu, ketika sahabat tu tadi baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dia kata malaikat turun dengan ramainya, kata Nabi. Nabi penampar dah sahabat tu? Tak penampar. Kan? Jadi maksudnya ialah bukan semua apa yang Nabi tak buat tu bila kita buat, tapi dengan syarat ada asas dalam agama dan tidak bercanggah dengan Quran, hadis, ijma'ul qiyas, ijma' ulama. Ini asas 4 ni. Adapun yang lain, contoh apa dia? Saddu zara'i. Kan? Tuan-tuan rahimakumullah, di antara yang terbaharu saya baca
ialah tuan-tuan perasan tak? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketua perang adalah Khalid bin Walid. Kenal kan? Pernah dengar nama tu kan? Apa kelebihan, apa gelaran dia? Singa Allah. Okey. Kelebihan Khalid bin Walid ni kan, apa nama ni, boleh dikatakan semua peperangan yang diketuai oleh Khalid bin Walid menang. Nampak tak? Tiba-tiba bila naik jadi khalifah Umar Al-Khattab, dia kirim surat. Bukan surat dapat Datuk Seri Datuk penghargaan kepada Khalid bin Walid. Surat tersebut adalah surat minta Khalid Al-Walid mengundurkan diri dan digantikan dengan askar biasa yang bernama, Allahumma sholli ala Muhammad, Abu Ubaidah. Digantikan dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni bukannya pembantu ke, setiausaha ke, ataupun ketua cawang turus, tak, askar biasa. Abu Ubaidah ni askar biasa. Tuan-tuan, kalau kita lah kan, mengamuk tak? Jawatan yang kita pegang tu cemerlang kot. Istilahnya kalau dunia lah ni boleh terima APC tiap-tiap tahun tu. Layak terima APC tiap-tiap tahun. Cemerlang punya Khalid Al-Walid. Tiba-tiba Umar. Ada dia mengamuk tak? Kalau kita pi apa? Kan kita bekas ketua tentera. Pi apa nama ni? Pi hasut anak-anak yang kawan-kawan geng-geng kita ni, buat apa nama ni? Buat pemberontakan ataupun dipanggil apa? Siapa baru ni yang terpaksa letak jawatan disebabkan rampasan kuasa. Kan? Buatnya Khalid Al-Walid dia hasut orang lain buat rampasan kuasa. Naya Umar Al-Khattab walaupun dia seorang yang hebat kan. Tapi tak ada. Okey. Satu hari dia jumpa Umar. Bincang elok. Dunia hari ini bila timbul isu yang ketua tak jumpa sebab al-musabab apa, panggil wartawan, betul tak? Itu menjadi isu hari ini. Kita bila ada masalah dengan ketua, kita bincang dengan ketua kita lah. Tapi selalu tak, kita ambil jalan panggil wartawan. Dapatkah wartawan? Bukan tambah sihat. Sama juga tuan-tuan. Kenapa hari ini banyak berlaku apa nama ni, khalwat? Pasal hari ini suami isteri ada clash, ada pergaduhan. Dia bukan mengadu kat pak dia. Dia bukan mengadu ke Jabatan Agama. Dia mengadu bekas boyfriend lah. Itu masalah. Mengadu bekas boyfriend, diajak pergi bakar bihun sup dulu jawabnya. Lepas bakar bihun sup sekali lagi, dia kata tak payah balik rumah lah. Balik rumah sekali kena penampar pula dengan lelaki yang, jom tidur rumah aku. Habis kan? Kita mengadu pada tempat yang tidak sepatutnya. Sedangkan Al-Quran mengatakan fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Suami isteri bila ada pergeseran, ada perbalahan, yang laki pihabanglah kat pak dia, yang perempuan pihabang kat pak dia. Abah, tolonglah kami ni, kami dah ada sedikit kami punya pergeseran. Bincanglah dengan abah dia. Selesai masalah. Sebab itu apa nama ni, Khalid Al-Walid dia pergi jumpa Umar. Dia tanya, "Mak, siapa ni?" Yang pecah aku pasal siapa? Aku cuma apa salah aku? Nampak tak? Umar kata, "Hang tak salah. Hang cemerlang. Tapi dia kata aku bimbang, kalau hang tak pencin-pencin atau tak dipencinkan, aku bimbang nanti ni orang Islam ni menganggap bahawasanya menang bukan sebab pertolongan Allah. Menang dengan sebab
Khalid Al-Walid jadi hilang akidah kepercayaan manusia ketika itu dah jadi hilang disebabkan kerana orang dah percaya. Lepas tu bila dia balik, orang tanya, mana awak? Macam mana Khalid? Sebab berita naik balik ke jawatan tersebut? Dia kata aku ni, dia kata, kan? Dia kata saya berperang kerana Allah. Bukan berperang kerana Abu Bakar, bukan berperang kerana Umar. Jadi dia kata kalau aku berperang kerana Allah, dia kata siapa pun yang mengarahkan perang, aku ketua ke tak ketua ke, aku ikutlah. Okey, ingat tak yang saya baca ayat Quran dulu yang mana di zaman Rasulullah Allah yang 3 orang yang tak ikut perang tu, ada saya baca hari tu kan, kita ada bincang kan. 3 orang dia tak ikut berperang. Bila balik-balik Nabi pulau. Hari yang ke-50 baru turun ayat Quran, tuan-tuan bayang. Hari yang ke-50 baru turun ayat Al-Quran berkenaan dengan Allah telah mengampunkan dosa Allahumma sholli bin Malik tu apa? Sedangkan sebelum itu Raja Ghassan hantar surat tu. Tuan-tuan senang ke? Raja pi hantar pi pelawar sahabat Rasulullah untuk tinggalkan Nabi, mari bersama-sama dengan Raja Ghassan. Tapi apa yang berlaku kepadanya? Dia baca habis-habis baca surat tersebut, dia koyak. Dia tetap bersama dengan Rasulullah. Inilah ketaatan yang membawa kejayaan kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1.12 hendaklah kita fahami bahawa bid'ah idafiyah, yakni bid'ah yang ditokok tambah, bid'ah tarkiyah ataupun bid'ah meninggalkan yang sunnah, serta beribadah dengan cara tertentu dalam ibadah mutlak yakni khusus, adalah masalah khilafiyah dalam fiqh, di mana setiap golongan mempunyai pendapatnya sendiri. Tidak mengapa jika dibincangkan dengan tujuan mencari kebenaran yang disertakan dengan dalil-dalil yang keterangan ataupun bukti. Kan? Okey, kita tengok yang ni tak ada asas. Quran pun tak ada, hadis pun tak ada. Bila dibincangkan bahawasanya bercanggah dari segi sunnah. Contoh apa dia? Zikir. Ada golongan-golongan zikir. Nanti dalam apa tu adalah kalau dalam kitab Hidayatus Salikin tu. Apa hukum zikir kuat-kuat? Apa hukum zikir berdiri? Tuan-tuan rasa-rasa kalau masjid Batu Empat ni, tuan-tuan buat zikir berdiri, lepas tu pusing bulat la ilaha illallah, la ilaha. Agak-agak lagu mana? Besok Jabatan Agama sampai. Confirm dah. Okey, masalahnya dari segi perbincangan boleh ke tak boleh kalau kita zikir? Zikir duduk, zikir baring, zikir berdiri, zikir sambil bawa kereta boleh tak? Boleh. Apa dalil dia? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Alladzina mereka-mereka yadhkuruna Allaha yang berzikir kepada Allah qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim sambil baring. Cuba tuan-tuan lepas isyak, tuan-tuan pakai baring kat sini kan. La ilaha illallah kan. Lagu mana tu? Memang pelik tak? Tapi kalau ada orang buat, kita nak marah tak? Kecuali kalau zikir tersebut zikir, lepas tu campur laki perempuan. Pegang bahu belakang, lepas tu berjalan bergerak. La ilaha illallah. Hak tu memang sesat. Jadi maksudnya boleh. Bukan semua bid'ah tak boleh bincang. Kalau tengok bid'ah tersebut memang tidak ada asas dalam hukum syarak dan bercanggah daripada segi ijma' ulama', itu tinggallah. Okey, insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Panjang cerita ni. Nah, ada lagi dia sampai 1.20.
Kita berhenti setakat 1.12. Kita akan bincang nanti 1.13. Okey. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya menyeru, tuan-tuan jangan jadi marah dengan saya kalau saya sebutkan sipi-sipi lah. Dengan perkataan politik tu, tuan-tuan buang politiknya, ambil persatuannya. Yang saya maksudkan di sini adalah kita umat Islam ni kena bersatu. Tapi oleh kerana kumpulan-kumpulan kita telah dinamakan politik, jadi saya sebut jugalah, bukan saya ceramah politik. Tuan-tuan jangan jadi nanti pula cerita saya cerita politik, bukan. Saya ambil tu apa yang patiakan ni daripada hadis tu. Kita jangan berpecah belah, apatah lagi dengan sebab yang furu'iyah, yang bukan asas, kan? Ada benda memang kita tak setuju dengan pemimpin, tetapi selama mana tidak bercanggah dengan hukum syarak, apa yang dia perintah bersesuaian dengan sabda Nabi, jangan tinggal. Okey, yang terakhir sekali ayat Quran tadi, surah apa tadi? At-Taubah ayat 39. Maknanya kalau umat Islam tidak bersatu padu, tidak menyokong kepimpinan, kalau dalam perang tak mau berperang, kalau dalam pilihan raya tak mau mengundi, maka terima padanya adalah akan diperintah oleh orang lain. Bila orang lain yang dimaksudkan di situ orang yang bukan Islam, maka ketika itu kamu akan mendapat azab. Maknanya kamu tidak ada kebebasan untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada pengajaran kepada saya dan juga untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.